Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambil berbasikal di Taman Botani Putrajaya ini, sambil itu juga saya ingin berkongsi tuan-tuan dan puan-puan tentang cara-cara beribadah dalam kapal terbang. Sebelum ini saya baru terangkan tentang cara bertayamum dalam kapal terbang. Dalam video ini pula, saya ingin terangkan tentang satu kes yang spesifik. Ya, bagaimana pula jika seseorang itu dia hendak solat tetapi dia tak dapat hendak berwuduk dan tak dapat nak bertayamum. Kenapa macam tu? Katakanlah dia dalam keadaan hadas besar, sedang tidur dalam pesawat, tiba-tiba mimpi basah. Dia hendak mandi, memang tak boleh mandi dalam toilet kapal terbang. Dia hendak bertayamum, lupa bawa tanah. Batu pun bawa, tapi simpan dalam kargo bawah pula, lupa dia ni. Dia nak tayamum dengan apa? Nak tayamum dengan dinding kapal terbang, dengan kerusi kapal terbang, saya dah katakan yang itu habuk. Bukanlah sa'idan thayyiban, bukanlah sesuatu yang baik. Jadi apakah pilihan yang ada baginya? Demikian juga bagi seseorang yang dalam keadaan hadas kecil, dia nak ambil wuduk, dia nak sembahyang subuh. Okey, beratur ramai dalam nak pergi tandas tu. Kemudiannya dia nak tayamum, alamak, lupa pula bawa tanah ataupun tanah habis. Tadi tengah tuang-tuang tiba-tiba terbulan, koyak-koyak amat habis jatuh bawah atas lantai dah tak kira bersih dah. Bukan thayyiban lagi lah. Lalu apa pilihan yang ada ya? Tuan-tuan dan puan-puan, sebenarnya ada pilihan lain iaitu tetap melaksanakan solat meskipun dalam keadaan hadas kecil atau meskipun dalam keadaan hadas besar. Macam mana tu? Biar benar. Solat hormati waktu ke? Tak. Itu memang solat yang sah sebab ada kes yang special. Anda dalam suasana keuzuran yang special dan solat itu tak perlu diganti balik. Baik, apa dalil-dalil dalam perkara ini? Ada dalil-dalil umum dan ada dalil yang spesifik. Dalil umum ialah firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah At-Taghabun, surah nombor 64, ayat nombor 16 di mana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fattaqullaha mastata'tum. Maka bertakwalah kepada Allah sedaya upaya kamu. Bertakwa pada Allah ialah kita mentaati perintah larangan Allah, kita mentaati hukum-hukum Allah. Maknanya kita memang nak mentaati hukum, membersihkan diri daripada hadas besar atau hadas kecil. Tetapi dalam suasana yang terdesak ni, suasana yang terpencil ni, tak dapat nak buat. Macam mana? Tak apa, sebab we have tried our best. Itu yang pertama. Dalil kedua ialah hadis Nabi SAW. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, hadis yang masyhur, ada dalam himpunan hadis 40 Imam Nawawi, hadis nombor 9. Hadis nombor 9 di mana Rasulullah SAW sabda yang bermaksudnya, apa yang aku larang kamu, maka jauhilah ia. Dan apa yang aku perintahkan kamu dengannya, maka lakukanlah ia sedaya upaya. Sedaya upaya. Jadi Rasulullah sendiri SAW memerintahkan kita untuk membersihkan diri daripada hadas kecil sebelum solat. Rasulullah juga SAW memerintahkan kita untuk membersihkan diri daripada hadas besar. Seandainya dalam hadas besar, sebelum melaksanakan solat. Tapi dalam suasana yang terpencil ni, tak dapat nak melakukannya. Bukan sengaja-sengaja, bukan hendak mempermainkan hukum agama, tetapi tak dapat melaksanakannya walaupun telah cuba sedaya upaya. Maka tidak mengapa. Tidak mengapa jika tak dapat melaksanakannya. Kes yang spesifik. Kes yang spesifik pula, dalil yang spesifik ialah dalam Sahih Al-Bukhari. Sahih Al-Bukhari, panas hari ni ya. Okey, hadis nombor 324. 324 kalau ikut penomboran Fathul Bari oleh Imam Ibn Hajar Al-Asqalani, hadis nombor 336. Daripada Aisyah radhiyallahu anha bahawa dia pernah meminjamkan kalung kepada Asma, kakaknya Asma binti Abu Bakar, lalu kalung itu hilang. Maka Rasulullah SAW pun mengutus orang untuk mencarinya. Mereka cari sampai akhirnya jumpa. Tapi alamak, sudah masuk waktu solat. Okey. Dan mereka mencari-cari air, tak ada air untuk berwuduk. Maka mereka bersolat saja tanpa wuduk. Mereka solat saja tanpa wuduk ya, sebab tak ada air. Okay? Mereka solat saja tanpa wuduk, kemudian mereka balik dan mengkhabarkan perkara itu kepada Rasulullah SAW. Dan apabila mereka mengkhabarkan itu, maka ketika itu barulah diturunkan ayat tentang tayamum, di mana kalau tak ada air boleh tayamum. Tapi tuan-tuan dan puan-puan, poin penting daripada kisah ini, daripada kisah dalam Sahih Bukhari ini ialah Rasulullah SAW tak pula memerintahkan mereka
Apabila dah balik Madinah tu, dah cerita apa semua tu, okey. Balik rumah, ambil wuduk, semayang, qada balik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak memerintahkan yang sedemikian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni, tuan-tuan dan puan, apabila ada hal agama, hal penting, baginda akan perintahkan pada saat itu juga. Baginda tidak menangguh-nangguhkannya. Dia bukan macam style kita ni. Kita kat orang Melayu kat Malaysia ni kan, nantilah nak tunggu masa yang sesuai. Nantilah bila suasana tenang-tenang sikit, nanti I cakap kali lah, I slow talk dengan dia. Ya tak, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nampak kesalahan, baginda tegur saat-saat itu juga. Apatah lagi dalam urusan agama. Maka, jika mereka ini perlu ataupun mesti qada solat yang mereka solat tadi tu tanpa wuduk, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan memerintahkan saat itu juga. Umpama bagi dia akan berkata, okay, what is done is done. Now you go, now you have water, take wudu and perform the prayer again. Okay, apa yang lepas tu lepaslah. Okay, sekarang ni dah ada air di Madinah, ada air. Kamu ambil wudu dan kamu solat balik yang tadi. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak memerintahkan sedemikian. Ya. Dan pada setelah kisah inilah baru diturunkan ayat tentang bolehnya, tentang kemudahan tayamum jika tidak ada air. Ya. Tapi sekali lagi saya ulangi, poin penting daripada kisah ini, kisah sahih ini daripada Sahih Al-Bukhari ialah beberapa sahabat pernah melaksanakan solat tanpa membersihkan diri mereka daripada hadas kecil. Maknanya mereka tak ambil wuduk. Bukan sengaja-sengaja, bukan mempermainkan hukum Allah, bukan malas ke cincai ke apakah, tapi tak ada air. Mereka solat saja. Dan apabila balik ke Madinah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak memerintahkan mereka untuk mengulangi solat tersebut. Kenapa? Sebab mereka telah pun cuba bertakwa kepada Allah sedaya upaya. Mereka telah pun cuba mentaati perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedaya upaya, tapi dah memang betul-betul tak ada air. Okey, jadi solat mereka tu tetap sah dan tidak perlu diulangi. Jadi tuan-tuan, inilah dalilnya. Tak apa, nanti dulu. Sedikit perincian bagaimana pula penafsiran, pandangan para imam mazhab tentang perkara ini. Ya. Bila kita buka kitab Fathul Bari oleh Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani, apabila beliau mensyarahkan hadis ni, ya. Okey, sama tadi Fathul Bari hadis nombor 324. Maaf, nombor 336 ya. Jadi beliau menerangkan ada beberapa pandangan. Pandangan pertama, pandangan Imam Syafi'i. Okey, pandangan Imam Syafi'i berpandangan tetap wajib qada puasa tersebut. Ini pandangan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i juga ada pandangan yang lama disebut sebagai qaul qadim, ialah solat yang dilaksanakan itu tanpa wuduk hukumnya sunat saja, tapi dia tetap kena qada, dan bila qada itulah dia melaksanakan solat yang wajib itu. Okey, ini dinukil oleh Al-Hafiz Ibn Hajar, dan Ibn Hajar berkata ini daripada Imam Nawawi. Ya. Imam Nawawi menyebutnya ketika mensyarahkan hadis ini dalam syarah Sahih Muslimnya. Pandangan yang ketiga daripada Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah dia tak payah solat. Sebab tak boleh wuduk kan, tak payah solat langsung. Bila balik ke tempat yang ada air, ambil wuduk dan dia melaksanakan solat. Maknanya dia qada solat itu. Tak payah solat langsung. Okey. Kemudian pandangan daripada Imam Malik. Langsung tak payah solat. Yang ni saya pun sedikit muskil. Mungkin saya baca salah ke, mungkin tuan-tuan dan puan-puan boleh semak ya. Maknanya tak ada air, tak payah solat. Dah balik tempat ada air pun tak payah qada juga. Sebab memang tadi tak ada air dan memang tak boleh nak solat. Okey. Tetapi antara pandangan ini adalah pandangan yang saya cenderungi, ya, pandangan yang berkata seseorang itu tetap solat walaupun tak dapat nak membersihkan dirinya daripada hadas kecil ataupun hadas besar. Apabila dia sejujur-jujurnya, benar-benarnya tak dapat nak membersihkan dirinya daripada hadas kecil ataupun hadas besar, dia tetap juga solat dan kemudiannya dia tidak perlu mengqadanya. Jadi saya cenderung kepada pandangan ini. Kenapa? Sebab pertama, kita ada dalil-dalil daripada surah Taghabun, surah ke-16, hadis Nabi SAW yang saya bacakan tadi. Kita ada kes yang spesifik daripada hadis Aisyah tadi yang Rasulullah SAW tidak menyuruh untuk qada solat tersebut, dan ia juga selari dengan roh Islam ataupun maqasid syariah Islam, yang ini memberikan kemudahan apabila ada kesukaran. Yang ini ada kesukaran, betul-betul tak ada air. Jadi macam mana? Tetap juga solat, bukan sengaja tak ada air, bukan malas cari air, tapi memang betul-betul tak ada air, tetap juga solat, dan solat itu adalah sah
dan tidak perlu diqadha. Jadi ini pandangan yang salah satu pandangan daripada para imam dan inilah pandangan yang saya cenderungi ya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan boleh kaji sekali. Ya. Dan mungkin ya sebab kita di Malaysia biasa diajar tentang solat hormati waktu. Maknanya solat saja. Kemudian dah sampai destinasi ada air, boleh mandi, kalau hadas besar boleh wuduk, kemudian qadha. Okey. Tapi kalau kita rujuk pada hadis yang saya baca tadi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menyuruh para sahabat itu untuk qadha solat yang mereka laksanakan itu tanpa wuduk. Di mananya mereka tetap melaksanakan solat dalam keadaan hadas kecil. Jadi ini tak silap saya ini pandangan Imam Ahmad dan yang lain-lain dan inilah yang pandangan saya cenderungi. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kalau dalam penerbangan atau dalam mana-mana suasana lain kita dalam keadaan hadas kecil ataupun hadas besar dan sejujur-jujurnya jangan tipu. Jangan tipu Allah. Allah tak ini bila kita nak cuba mengelak ke apa ke, kita sebenarnya menipu diri sendiri ya. Bila sejujur-jujurnya kita tak dapat nak membersihkan diri daripada hadas kecil atau seandainya dalam keadaan hadas besar tak dapat membersihkannya, kita tetap melaksanakan solat seperti biasa. Itu memang solat yang real, bukan solat half real. Apa half real? Solat hormati waktu. Dia solat tapi bukan solat yang sepenuhnya. Okey? Solat yang sepenuhnya dan itulah solat yang sah, tak perlu diqadha lagi ya. Kita ada dalil-dalilnya yang telah saya berikan. Jadi jika tuan-tuan dan puan-puan mendapati berada dalam suasana ini, tetap juga solat. Tetap juga solat ya. Baik, sehingga sini dah dahulu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Lain kali cari topi kena ada visor ke kena pakai sunglasses. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.